Okey, kita mulakan surah Al-Waqiah ayat 81 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa bihaza? Maka apakah dengan ini? Al-hadis, cerita. Antum, kamu. Mudhinun, orang-orang yang mendustakan. Falaulah, maka mengapa tidak? Iza, apabila. Balagati itu balagat, ya. Kalau kita sebut tu tak sambung. Balagat. Telah sampai ia. Nanti silap ya. Ini ayat yang ke berapa? 82, sorry ya. Ayat 82 dulu. Tadi antum mudhinun. Kamu orang-orang yang mendustakan. Ayat 82 ya. Wa taj'aluna, dan kamu jadikan. Ayat 82, dan kamu jadikan rizqakum, akan rezeki kamu. Annakum, bahwasanya kamu. Tukadzibun, kamu mendustakan. Falaulah, maka kenapa tidak? Iza, apabila. Balagat, setelah sampai ia. Al-hulkum, di kerongkong. Di kerongkong. Ya, hulkum. Hulkum ni yang kita sebut selalu halkum. Ya. Wa antum, walhal kamu. Hina izin, ketika itu. Tanzurun, kamu melihat. Wa nahnu, dan kami. Aqrabu, lebih hampir. Ilaihi, kepadanya. Minkum, daripada kamu. Walakin, dan tetapi. La tubsirun, tidak kamu melihat. Baik, saya semula. Saya semula ya. Ayat yang ke-81. Afa bihadzal hadis, maka apakah dengan cerita. Hadis itu cerita. Yang dimaksudkan ialah Al-Quran. Cerita Al-Quran ini. Ya. Sebab itu diletak al-hadis. Karena al tu dah menunjukkan kepada ma'rifah ataupun khusus, khas, the.
Ya. Maka apakah dengan ini? Jadi maksudnya ialah Al-Quran ini. Antum, kamu, mudhinun, kamu mendustakan. Atau boleh diletak bahasa lain, kamu meremehkan. Ya. Mudhinun ini boleh letak makna lain juga dengan makna kamu meremehkan. Apakah dengan cerita ini, iaitu Al-Quran ini, kamu meremehkannya? Ya, ambil tak indah, tak ambil kisah. Ya, itu berupa soalan. Wa taj'aluna, dan kamu jadikan rizqakum, akan rezeki kamu, annakum, bahwasanya kamu tukazibun, kamu mendustakan. Maksudnya ialah rezeki yang Allah telah berikan kepada kamu. Ya, kamu boleh dustakan, nak dustakan Allah. Daripada mana rezeki yang kamu perolehi? Kalau tidak daripada yang maha kuasa, iaitu Allah. Ya. Kamu nak dustakan. Ya. Nah, rezeki yang Allah telah berikan kepada kamu, kamu tukar pula dengan kedustaan. Jadi sudah tentulah tidak patut. Ya. Itu soalan-soalan kepada siapa? Kepada mereka yang mengkufuri Allah. Kepada yang beriman tidak ada masalah. Dia memang mengakui. Dia akan mengucapkan Alhamdulillah. Itulah rezeki yang Allah telah kurniakan kepada mereka. Jadi ucapan orang beriman Alhamdulillah. Ya. Tapi orang-orang kafir ini, mereka dustakan. Padahal rezeki itu Allah berikan kepadanya. Falaulah, maka kenapa tidak? Iza balagatil hulkum, apabila telah sampai ia di kerongkong. Maksudnya apa? Itu. Maka mengapakah tidak? Apabila telah sampai ia di kerongkong. Maknanya yang dimaksudkan ialah ruh waktu nazak. Ya. Ruh waktu nazak. Dah sampai kepada halkum. Kita sebut halkum tu kerongkong. Halkum. Ya. Pada masa itu, boleh ke makan itu mengalir lagi ke dalam perut? Tak nak dah. Dah menolak. Ya, bila ruh dah sampai ke kerongkong, ya, rezeki atau makanan dah tak nak terima lagi dah. Dah menolak dah. Ya. Pada masa itu adakah kamu fikirkan? Wa antum, walhal kamu, hina izin, ketika itu, tanzurun, kamu melihat. Ya. Mana melihat di sini? Kehadiran kematian itu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap diri itu akan merasai maut, yaitu kematian. Dan ketika itu kamu akan lihat nanti kehadiran kematian itu. Ini peringatan-peringatan kepada yang kafir. Ya. Kemudian diterangkan lagi. Wa nahnu aqrabu, dan kami lebih hampir, ilaihi, kepadanya, minkum, daripada kamu. Walakin la tubsirun, dan tetapi tidak kamu melihat. Allah SWT memberitahu, ya, dia lebih hampir kepada kamu ketika itu. Lebih hampir kepada kamu. Apa yang hampir? Adakah zat Allah? Ilmu Allah. Ilmu Allah itu hampir ketika berlakunya sakaratul maut itu. Allah sangat hampir. Iaitu ilmunya, pendengarannya, dan juga penglihatannya. Allah tahu. Tetapi kamu tidak melihat.
Walakin la tubsirun, dan tetapi tidak kamu melihat. Baik, kita sambung lagi. Ayat yang ke-87 ya. Falaulah, maka kenapa tidak? In kuntum, jika adalah kamu, ghaira, tidak, madinin, orang-orang yang dihampakan, orang-orang yang dihampakan. Maksudnya dalam bracket diperhamba. Sambung lagi ayat yang ke-87. Tarji'unaha, kamu kembali akannya. In kuntum, jika adalah kamu, shodiqin, orang-orang yang benar. Fa'amma, maka adapun, in jika, kana adalah ia, minal muqarrabin, daripada orang-orang yang dihampirkan. Farauhun, maka kelapangan. Waraihanun, dan kerehatan. Kelapangan dan kerehatan. Wajannatun, wajannatu, dan kebun-kebun surga. Naim, yang penuh nikmat. Baik, saya masuk mula daripada ayat 86 ya. Ayat 86. Falaula in kuntum ghaira madinin, maka mengapa tidak, jika adalah kamu tidak orang-orang yang diperhambakan. Diperhambakan. Maksudnya, pada masa itu, bukankah yang berkuasa ialah Allah? Pada masa itu, kamu adalah diperhambakan oleh Allah. Kamu tidak dapat menguasai Allah ketika nyawa sudah sampai ke halkum. Pada masa itu roh akan meninggalkan jasad kamu. Tarji'unah, kamu kembalikan akannya. Bolehkah kamu kembalikan akannya? Roh
yang keluar daripada jasad itu? Boleh kamu kembalikannya? In kuntum shodiqin. Jika adalah kamu orang-orang yang benar. Nah, ini soalan yang dikatakan jawablah. Macam tu. Sila jawab. Bila saat-saat yang demikian, kenapa kamu tidak dapat menguasai diri kamu untuk mengembalikan roh ke dalam jasad kamu? Ketika roh itu keluar, dah sampai kepada halkum kamu. Segala kepakaran manusia untuk menyelamatkan nyawa seseorang dah tak dapat lagi. Ketentuan Allah pada masa itu dah sampai. Ajal pun dah sampai. Jadi, kepakaran apa yang ada pada manusia dah tak ada gunanya lagi, tak ada artinya lagi. Alat-alat moden untuk menyelamatkan pun tidak ada artinya lagi. Nah, bila nyawa sudah sampai ke halkum, kembalikanlah. Mana kepada orang kafir ni, sila kembalikan jika kamu benar. Macam tu soalan dia. Fama in kana minal muqarrabin, maka adapun jika adalah ia daripada orang-orang yang dihampirkan. Ni sebaliknya, kalau mayat itu tergolong orang-orang yang dihampirkan kepada Allah Ta'ala. Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Maka kelapangan. Rauhun. Maka kelapangan. Wa raihanun. Dan kerehatan. Wa jannatu na'im. Dan kebun-kebun surga yang penuh nikmat. Maknanya, roh yang dihampirkan kepada Allah sebagai kalangan orang-orang yang soleh, maka sudah tentulah ia akan mendapat kelapangan dan kerehatan. Jadi kematian itu sebenarnya adalah satu kerehatan buatnya. Dan surga naim akan menanti buat dia. Itu maksud ayat ini. Jadi ayat surah Waqiah ini di atas banyak soalan-soalan yang mengingatkan kepada manusia yang lalai. Manusia yang kufur, yang mendustakan utusan Allah, mendustakan Al-Quran. Jadi soalan-soalan tu jawablah. Jadi ini soalan yang memang tak dapat nak disangkal. Jadi sambung lagi kita ayat yang ke-90. Wa amma dan adapun ingkana jika adalah ia min daripada ashabi golongan yamin kanan. Fasalamun maka kesejahteraan. Laka bagi engkau. Min daripada ashabil yamin golongan kanan. Wa amma dan adapun ingkana jika adalah ia min daripada al-mukazzibin orang-orang yang mendustakan. Ad-dallin orang-orang yang sesat. Panuzulun maka hidangannya min daripada hamim
air yang mendidih. Watasliyatu, dan masuk. Jahim, neraka jahim. Inna, bahwasanya, haza ini, lahua, sungguh ia, hakul yakin, keyakinan yang benar. Hakul yakin, keyakinan yang benar. Fasabbih, maka bertasbihlah oleh engkau. Bismi, dengan nama Rabbika, Tuhan engkau. Al-Azim, yang maha besar. Baik, saya mat semula. Ini daripada ayat 90. Wa amma, dan adapun, ingkana min ashabil yamin, jika adalah ia daripada golongan kanan. Sebab sudah terkenal, ya. Golongan kanan ini adalah golongan yang, ya, berjaya, yang mendapat, ya, keselamatan. Artinya masa depannya cerah, macam itulah, ya. Itu dikatakan, ya, penghuni atau golongan kanan. Fasalamun, maka kesejahteraan, laka, bagi engkau, min ashabil yamin, daripada golongan kanan. Artinya beruntunglah, sejahteralah kalau ia termasuk dalam golongan kanan. Mana selamat tu, salamun tu, sejahtera, selamat, ya, daripada azab. Itu kesejahteraan bagi engkau. Mana selamatlah engkau, ya, daripada azab Allah. Mana ya, beruntung bagi, ya, golongan kanan. Sebaliknya, wa amma in kana minal mukazzabin, dan adapun jika adalah ia daripada orang-orang yang mendustakan. Ad-dallin, orang-orang yang sesat, ya, mendustakan, ya, risalah Allah, mendustakan, ya, Rasul Allah. Kebenaran itu didustakan. Ya, jalan yang benar ditunjukkan oleh Rasul, mereka tak nak ikut. Mereka pertahankan juga jalan kesesatan yang diwarisi oleh nenek moyang mereka yang memang sudah sesat. Itu yang nak dipertahankannya. Ya. Apa akan jadi kepadanya? Fanuzulun min hamim, maka hidangannya daripada air yang mendidih. Ya, neraka itu sudahlah panas. Ya. Satu penyiksaan yang paling dahsyat ialah api neraka. Tetapi ada minuman. Minuman itu bukan minuman sejuk, tapi minuman yang air yang mendidih. Diminum juga oleh ahli neraka. Ya, jadi lebih azab buat mereka. Ya. Bukan itu saja. Ayat yang kita jumpa, ada, ya, pohon, ya, di dalam neraka itu. Ya, hidup pohon itu. Ya, buahnya disebut sebagai buah zakum. Ya, atau pohonnya pun pohon zakum. Ya, wujud hidup dalam neraka dan mempunyai buah yang berduri. Itu tersebut dalam Quran. Itu juga dimakan oleh ahli neraka. Ya, sehingga menjadi azab yang amat sangat.
kepada mereka. Ini ya. Yang tidak pohon yang didustakan oleh orang kafir. Ada pula dalam neraka dia boleh tumbuh pohon. Dia boleh hidup pula pohon. Muhammad ni mulalah merapu-rapu, merepek-repek. Ya. Itu mereka dustakan. Ya, kata Nabi SAW ni, mereka-reka lah, merapu-rapu lah bahasa kita. Ya. Tak apa. Ya. Di dunia juga kadang ada perkara-perkara yang kita katakan tak logik, ya, dengan dipikirkan oleh akal. Contohnya misal kata, ya, di dasar lautan tu boleh keluar api. Ya, ada api di dasar lautan. Jadi, ya, logik kepada akalnya. Sedangkan, ya, ia berada di air, tapi mengeluarkan api. Ya. Dan banyak perkara yang kadang tak logik. Kita hari-hari minum air masin pun kita tak boleh tahan. Mungkin kita akan mati juga kerana hari-hari minum air masin. Ya. Tapi pada air masin ada kehidupan yang dia boleh hidup pada air masin. Hari-hari dia bergelomang dengan air masin. Tapi dia hidup, ya, dan jadi rezeki kepada kita. Tengok, kadang banyak perkara yang di dunia pun yang ia tak logik, tak boleh nak diterima oleh akal, tapi benda tu boleh berlaku. Apalagi dengan, ya, firman Allah yang mengatakan dalam neraka itu ada pohon zakum. Ya. Watasliyatu jahim. Sambung ayat 94 tu. Watasliyatu jahim. Dan masuk neraka jahim. Ya. Jahim ni, ia adalah cabang daripada, ya, neraka jahanam. Ya. Ada neraka namanya jahim, ada neraka namanya jahanam, ada neraka wail, ada neraka sa'ir. Ya. Inna hazalahu haqqul yakin. Bahawasanya ini sungguh dia, ya, keyakinan yang benar. Kalau terjemah tu, haku tu kebenaran. Yakin tu yakin, kebenaran yang yakin. Jadi kita terbalikkanlah biar cantik bahasanya, keyakinan yang benar. Ya. Maknanya, cerita yang ada dalam Al-Quran ini, yang disebutkan ini, sifat-sifat ini, semuanya adalah keyakinan yang benar. Ya, maksudnya satu masa nanti, bila orang-orang yang mengkufuri, ya, Rasul dan Al-Quran, nanti dah sampai saatnya, iaitu nyawa dah sampai ke halkum, barulah dia akan tahu hakul yakin, keyakinan yang sebenar. Di dunia, ya, mereka memang, ya, akan mempertahankan walaupun ia batil. Sebab apa? Syaitan dah bersarang, ya, di dalam diri mereka, sehingga mereka sukar untuk keluar daripada kepompong, ya, keyakinan yang sesat itu. Ya. Nanti sampai masanya barulah ditahu akan hakul yakin ini. Fasabbih, maka bertasbihlah oleh engkau, bismi rabbikal azim, ya, dengan nama Tuhan engkau yang maha besar. Ya, perkataan subhanallah itu adalah perkataan tasbih. Ya. Jadi bukan sekadar lafaz subhanallah, tetapi praktikal dalam subhanallah tu perlu ada dalam diri kita. Ya, mensucikan Allah artinya, ya, kita tidak mempersekutukan Allah. Benar-benar Allah itu suci, bersih daripada noda-noda syirik. Ya. Selagi kita masih berpegang Allah itu esa, Allah itu tidak ada sekutu, ya, dan kita lakukan solat 5 waktu, itu adalah golongan orang-orang yang bertasbih. Ya. Itu golongan orang-orang yang bertasbih, yang membesarkan nama Allah. Bukan sekadar, ya, ucapan subhanallah, subhanallah beribu-ribu kali di mulut, tetapi dalam segi perbuatan,
dia mempersekutukan Allah, dia menduakan Allah, itu adalah salah dalam segi apa? Praktikal dia. Dalam segi ucapannya bagus, Maha sucilah Allah, Maha sucilah Allah. Tapi dalam segi praktikal kebiasaannya, kehidupan kebiasaannya, dia tidak mensucikan Allah. Sebab itu orang-orang musyrikin, dia tidak mensucikan Allah. Sebab apa? Ya. Nah, dia jadikan berhala-berhala itu sebagai sekutu Allah. Ya, di antara mereka ada yang menjadikan Isa itu anak Allah. Ya. Di antara mereka ada yang menjadikan malaikat itu mana anak perempuan Allah. Ya. Dan di antara mereka ada yang menjadikan Nabi Uzair pun anak Allah. Ya. Sebab itu, ya, dalam segi ucapan subhanallah sahaja tidak cukup. Kalau seandainya praktikal kita masih lagi, kita tidak mensucikan Allah. Jadi sebenarnya, bahasa yang disebut oleh Allah fasabbih bismi rabbikal azim, mana kita suruh mensucikan dia, esakan dia. Ya, nama Tuhan yang maha besar ni kita esakan. Jangan kita sekutukan dia dengan sesuatu. Inilah praktikal dia yang sebenar. Ya, bukan nak menunjukkan kita ni adalah orang yang ahli tasbih, pegang tasbih di tangan tak putus-putus. Ya, sentiasa tasbih kat tangan kita. Ya, kemudian kita ucapkanlah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak-banyak, tak tahu berapa ribu kali tasbih itu sentiasa berpusing walaupun mulut tu bercakap dengan orang lain. Ya, kononnya hati itu sentiasa bertasbih. Tasbih itu tak perlu nak ditunjukkan pada biji tasbih. Ya. Kalau nak tunjukkan tu, orang-orang musyrikin lagi hebat tasbih-tasbih mereka. Ya, tengoklah orang musyrikin macam mana. Ya, dia punya tasbih. Tak tinggal di tangan. Ada je tasbih. Ya, kita nak bertasbih, nak mensucikan Allah. Tak perlu nak ditunjuk, riak ditunjukkan pada biji tasbih itu. Ya, praktikal kita, ya, pada mengesakan itu, dia itulah yang sebenarnya. Bukan nak tunjukkan kita ni ahli tasbih dengan menunjukkan biji tasbih. Ya, nak jadi orang alim, mesti ada biji tasbih dekat tangan. Ya, bukan itu. Ya, sebagai syarat, ya, untuk jadi orang alim, tak. Ya. Ilmu itu, ya, ilmu akidah itu, ya, lebih tinggi daripada ilmu-ilmu lain. Seandainya, ya, ilmu akidah tak betul, masih lagi mempersekutukan Allah, hancur kita punya ibadat lain. Ya, rusak ibadat lain. Sebab itu, ya, dalam hal, ya, praktikal, ya, la ilaha illallah, praktikal subhanallah, itu lebih diutamakan daripada, ya, ucapan. Ya, ada ucapan yang memang disuruhkan kita baca, ya, mengucapkan subhanallah, tapi bukan dijadikan sebagai, ya, tasbih di mulut, yang ucapan tasbih di mulut yang tak berhenti-henti dengan tasbih, biji tasbih berpusing di tangan, bukan itu. Ya. Jadi dalam segi praktikalnya, hendaklah kita sucikan benar Allah. Dalam segi praktikal, ya, tiap hariannya, kalimah la ilaha illallah itu benar-benar kita akui. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, disembah, diminta dan sebagainya, melainkan Allah. Itu dalam segi, ya, praktikal kehidupan kita. Itu yang betul. Ya. Habis surah, ya, Al-Waqi'ah. Ya. Ada nak tanya, boleh tanya. Ya. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya dulu. Ya. 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 Iza balagatil hulkum.
Oh ya, masa itulah yang pintu taubat dah tak diterima lagi. Itu yang dah ada dalam satu hadis. Taubat tu masih diterima selagi nyawa belum sampai ke halkum. Jadi bila sampai ke halkum, masa tu nak bertaubat, ya, tidak ada artinya. Ya, terkadang ya bahasa-bahasa macam ni yang dimaksudkan yang dimasukkan terkadang ah Waalaikumsalam. Hmm. Okey. Ya. Yeah. Hmm. Hmm. Nafsun diri. Mana telah sampai diri itu, ya, dah apabila sampai ia tu maknanya ialah roh, ya, roh. Telah sampai ia roh tu, ah, bukan diri tapi roh. Dua sah. Nafsun. Mana nafsun tu ialah jiwa, roh tu, ya. Jiwa ataupun roh. Itu dia punya failnya. Halkum tu maf'ul lah. Maf'ul. Ya, jadi dalam soalan yang tadi itu maknanya ya berkaitan dengan nyawa, ya. Maknanya bila nyawa tu dah sampai ke halkum, pintu taubat tidak diterima. Ya, kadang ayat ni bukan hadis ni terkadang bukan maknanya betul-betul nyawa tu sampai ke halkum, ya. Tapi diri seseorang tu dia dah tahu yang dia nak mati. Belum sampai ke halkum lagi, tapi dah nampak diri dia dah menuju kepada kematian, ya, kematian. Dah nampak dia menuju kepada kematian. Ya, pada masa itu diibaratkan sebagai nyawa dah sampai ke halkum. Itu juga, ya, tidak diterima taubat. Contohnya Firaun, ya. Dia dah tahu kematian tu. Dah tahu kematian. Masa tu dia bertaubat. Tak diterima. Ya, Namrus pun macam tu juga. Mengikut ceritanya, ya, dia dah tahu kematian, masa tu dia nak bertaubat. Ataupun ya, tertangkapnya ya seseorang penjenayah tadi dan dijatuhkan hukum mati. Artinya bila dijatuhkan hukum mati tadi, dia dah nampak kematian ataupun nyawa tu dah dihalkum. Hanya dia hidup, ya, sementara, tapi hakikatnya nyawa dah dihalkum. Yang macam tu juga, dia belum tentu taubatnya diterima. Ya. Itu yang dikatakan dah sampai ke halkum. Terkadang dengan makna benar-benar ni nyawa tu memang dah sampai ke halkum. Tapi terkadang yang dimaksudkan dah nampak kematian. Dah nampak kematiannya bila. Jadi. Okey. Mana dijatuhkan hukuman yang dia ada dihukum mati. Ya. Yang kedua, yang itu dihukumkan mati. Yang ketiganya, maknanya dia dah tahu bahawa ya penyakit dia ni, ya, membawa kepada kematian, tak boleh nak diselamatkan bahawa kematian, tapi dia belum mati lagi. Ya, dia dah nampak. Tapi kalau seandainya sebelum itu dia belum bertaubat,
Ya, maknanya ia belum tentu masa tu taubatnya diterima. Dia dah nampak kematian itu masa itulah baru dia nak bertaubat. Misal kata seorang doktor mengatakan ya dah tak boleh nak diselamatkan lagi. Jadi tak ada boleh selamatkan lagi, ada masa lagi mungkin seminggu, mungkin apa ya. Tapi masa tu kalau seandainya dia bertaubat, ya belum tentu lagi ya dia dapat diterima taubatnya. Sebab itu kalau kita nak bertaubat bukan masa yang macam tu. Ya. Dah nampak kematian baru nak bertaubat. Ya. Terlambatlah. Ya. Kalau tahu aku nak bertaubat, kalau tahu aku nak bersedekah, ya. Tak ada gunalah masa tu. Ya. Hmm. 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 Maknanya dia dah kena hukum mati. Masa tu dia nak bertaubat. Jadi dia dah nampak kematian, dia nak mati ni. Dah dihukum mati. Jadi dia baru nak bertaubat, tak ada erti lah. Tak ada erti. Nah, dah jatuh hukum. Ya. Sebab itu kalau nak bertobat sebelum jatuhnya hukum tu. Hmm. Ah, ya. Ya. Contoh ada dalam Quran tu, dia berbuat dosa besar, contoh ya, dosa besar. Kemudian ya, dia ni tidak dapat ditangkap. Tapi dia ya, hanya dia yang tahu sajalah. Dalam diam-diam itu dia terus bertaubat. Dia terus bertaubat. Yang macam ini, dia maknanya dia masih ada harapan diterima taubat. Ada harapan dia diterima taubat lagi. Kalau sekadar dihukum penjara, masih ada harapan dia bertaubat. Tapi kalau dah dihukum, ya, dijatuhkan hukum mati, ya, masa itu dia bertaubat susahlah. Ya. Maknanya apa? Ini yang dikatakan dah sampai, dia dah nampak nyawa dah ke halkum. Nah, nah. Kalau biasanya ya orang-orang yang dijatuhkan hukum tu tarikh tu dah ada dah. Tunggu gilirannya. Tarikh dah ada. Ya. Walaupun kadang nak menunggu masanya 2 tahun. 2 tahun ni nak menunggu kematian ni. Ya. Dia dah nampak dah tarikh tu. Hanya tunggu giliran saja. Tapi kalau ialah hmm, kalau dia nak bertaubat tak adalah salahnya, taubat jelah. Mudah-mudahan Allah nak terimalah taubat. Tapi hakikat yang kita nampak daripada cerita-cerita ya mengenai tentang taubat ni, kalau kes-kes yang macam ni susah nak diterimalah. Itu maknanya ya. Okey. Sebab itu orang-orang yang dihukumkan gantung ni, contohnya macam di Malaysia lah kan, dia ada ustaz-ustaz yang datang mengajar untuk dia bertaubat. Dia ajar bertaubat, itu terpulang lah maknanya. Ya. Seandainya Allah Ta'ala terima tu, ya, Alhamdulillah lah. Tapi hakikatnya sebenarnya ya pintu taubat tu dah tertutup. Hakikatnya. Tapi kalau Allah nak memberikan taubat kepada dia, itu adalah hak Allah lah.
Sebab itu kalau nak bertaubat ni jangan tunggu-tunggu. Bila-bila masa. Yang kita selalu baca Astaghfirullahalazim, itu kan kalimah taubat. Ya. Yang kita baca Astaghfirullahalazim 3 kali lepas solat semua, itu kan kalimah taubat. Kadang dalam ucapan, dalam apa kita terlupa, dan kadang kita spontan kita kata Astaghfirullahalazim. Itu kan kalimah taubat. Ya. Bila kita melihat sesuatu yang mengagumkan, subhanallah, kita kan mensucikan Allah ketika itu. Ya. Itu dikatakan, ya, kalimah-kalimah ini ya tidak kering di bibir orang mukmin. Mudah mengatakan, menyebut alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar pun senang, ya. Mudah. Astaghfirullahalazim. Mana itu dikatakan yang tidak kering di bibir orang mukmin. Mudah dia mengatakan. Bila dengar sesuatu yang menggemparkan, Allahu akbar. Allahu akbar spontan keluar. Ya, bila dengar suatu musibah, cepat keluar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan itu dikatakan ya, tak kering daripada bibir orang mukmin. Kalimah-kalimah ya ini, ya. La haula wala quwata illa billah. Termasuk juga. Tapi kalau ya tak dibiasakan, memang tak keluarlah. Ya, tak boleh nak keluar kalimah-kalimah macam tu. Ya. Ya. Bukan senang. Itu dikatakan bergantung pada kita punya kebiasaan latihan kita. Okey, ada nak tanya lagi? Surah yang kita nak baca akan datang ni, ya, nama dia surah Al-Hadid, ya. Surah Al-Hadid. Kita punya Quran tu sampai surah apa last kali? Buku yang kita buat terjemahan tu. Mujadilah. Mujadilah, ya. Perempuan yang berbantahan. Okey. Mujadilah. Surah yang kita nak baca akan datang ni, biar kita letak tajuk je lah. Surah tu Suratul Al-Hadid, ya. Jadi surah Al-Hadid ni maknanya besi. Ni besi. Kalau hadid kita tukar jim, jadid, maknanya baru. Mana baru? Kitabun jadid contohnya, kitab yang baru. Ya. Kitab jadid, mana jadid tu baru. Ya. Kaul jadid, perkataan yang baru. Ya. Itu dikatakan sebagai, ya, jadid, ya. Jadid, ini hadid. Ya. Jadi hadid ni adalah menerangkan tentang besi. Sebab ya, manusia ni ya memerlukan sesuatu kekuatan, pertahanan. Maka dalam banyak-banyak logam ni, maka Allah ciptakan satu logam yang namanya hadid, besi. Sebab itu rumah-rumah kita juga terpelihara, ya, kerana adanya hadid, adanya besi. Ya, pintu, grill dan sebagainya yang kita pasang, ya, semuanya perlukan kepada bahan hadid, iaitu besi. Ya. Ini yang pernah berlaku zaman Zulkarnain dulu. Ya, bukan sekadar besi, tetapi disebut sebagai, ya, logam, ya, cairan tembaga. Ya, zaman Zulkarnain.
Jadi tengoklah, ya, dalam banyak-banyak peralatan, maka yang paling kukuh, paling kuat, ya, ialah besi. Jadi besi ni bukan macam kayu. Ya, besi ni kalau tak ada peralatan ni tak boleh kita, tak boleh kita nak potong dia, tak boleh kita nak korek dia. Ya, tapi kayu batu pun orang boleh korek, kayu pun orang boleh korek. Ya. Jadi besi kalau gigi yang patah. Ya, itu maknanya Allah turunkan satu surah nak menceritakan tentang iaitu besi. Ya. Manusia memang perlukan kepada peralatan ini yang dikatakan sebagai hadid. Ya. Semua ada besi. Jadi tengok, ya, kalau seandainya tak ada hadid, tak ada besi, ya, manusia, ya, bangunan yang kukuh pun perlukan kepada besi. Sebab itu manusia sekarang ini sudah terfikir besi ni datang daripada dalam bumi. Diambil daripada dalam bumi. Perlumbungan besi. Ya, manusia pun terfikir, lama-lama bahan ni akan habis. Ya. Lumbung-lumbung besi ni bukan akan kekal. Makin lama makin habis. Ya. Kemudian, bila habis, manusia nak cari ke mana? Itu yang terfikir bahawa besi-besi ni akan dimasak kembali. Yang lama-lama yang dah pakai itu, recycle balik. Boleh digunakan balik. Ya. Tapi kekuatan tu dah berkurangan dah. Taklah sama kekuatan yang betul, yang asal. Dia dah banyak kali dah dibakar. Ya. Jadi kekuatan tu dah kurang. Tetapi diperlukan juga. Apa sebab? Kalau tak, mana nak cari bahan? Ya. Jadi manusia memandang memang penting. Satu dunia pun memikirkan macam tu. Mana nak dapatkan besi kalau dah tak ada lagi. Pelumbungan makin lama makin habis. Ya. Akhirnya recycle lah dibuat macam tu. Ya, untuk menyelamatkan, sebab kegunaan tu memang besar, diperlukan untuk pembangunan dan lain-lain. Ya. Senjata-senjata zaman Nabi adakah daripada kayu? Daripada buluh? Ya, tak. Ya, semua bahan daripada bahan besi. Ya, itu dikatakan hadid. Ya. Untuk mengurung manusia pun, ya, perlukan kepada besi yang lebih kukuh. Ya, sebab besi ni kukuh. Ya. Manusia yang perlu dipenjarakan, perlukan kepada jeriji-jeriji besi. Itu namanya hadid. Ya. InsyaAllah akan datang kita akan baca surah Al-Hadid ini. Ya. Jadi untuk hari ini, sekarang ini sahaja. Ya. Sadaqallahul azim.